Untuk soalan 5, 1/2 unsur Y bertindak balas dengan bromin menghasilkan sebatan berjisim. Sebatan tersebut 6 gram. Formula empirik YBR. Tentukan jisim atom relatif bagi Y. So, sekarang kita dah dapat formula empirik, kita ada data jisim. So, kita perlukan jisim atom relatif Y sebab tak diberikan pun. So, kita tak tahu macam mana kita nak cari jisim atom relatif Y. Jangan rasa susah hati. Step yang pertama macam biasa, bila mana melibatkan pengiraan formula empirik ni, kita terus buat jadual. Jadual saya dah lukiskan. Okay. Keluarkan semua data yang kita ada, data dalam soalan. So yang pertama kita ada apa? So kita tahu dia libatkan unsur Y dan unsur bromin. Yang pertama. Yang kedua, kita ada jisim bagi unsur Y 1.2 gram. Jisim bagi unsur BR ada ke tak? Tak ada, tidak diberikan, tapi sebenarnya ada dalam soalan. Macam nak cari, ingat lagi, jisim sebelum tindak balas sama dengan jumlah jisim sebelum tindak balas sama dengan jumlah jisim selepas tindak balas. So kita tahu if total sebatan dia adalah 6 gram, okay, tolakkan dengan 1.2, maka kita tahu bagi bromin dia punya jisim adalah 4.8. Okay. Right, so data apa lagi kita ada? Data lain yang kita ada adalah formula empirik dia. YBR2. Jadi daripada YBR2 ni, sebenarnya kita dah tahu dah. Kita boleh ekstrakkan lagi daripada data yang dah ada ni. So kita tahu nisbah mol teringkas dia adalah Y1 bromin 2. Okay, next. Step seterusnya, apa yang kita nak buat? Kita akan selesaikan ikut step by step macam mana kita nak dapat formula empirik. So step yang pertama, selepas kita ekstrakkan kita ekstrakkan data yang ada dalam soalan, kita akan kira bilangan mol. Nah, bilangan mol bagi Y 1.2 bahagikan dengan JARY, kita tak tahu. Kita letakkanlah JARY ni sebagai X bagi contoh. Okay, X. Terpulang pada kamu nak letak unknown apa. Okay, kita tak tahu. So letakkan X sama dengan, maka bilangan mol dia pun kita boleh nak dapat lah. Maka dia akan menjadi satu lagi unknown. Okay, so kita letakkan for example saya letakkan huruf Z besar. Okay, untuk bromin jisim dia adalah 4.8 gram. JR bromin telah diberikan, maka itu juga adalah jisim molar. Maka kita tuliskan dia sebagai 80. So 4.8 bahagikan dengan 80, kamu akan dapat 0.06. Seterusnya, step seterusnya kita kena kira nisbah bilangan mol. Bila mana nisbah, kita akan ambil bilangan mol bagi unsur tersebut bahagikan dengan bilangan mol unsur yang mempunyai bilangan mol paling sikit. Okay. Now, macam mana kita nak tahu unsur yang paling sikit bilangan mol dia? Okay, bilangan nak tahu bilangan mol yang terkecil, kita tahu nisbah dia mestilah 1 sebenarnya. Dia mewakili 1. Contoh dalam keadaan sekarang ni, okay, kita tengok nisbah mol teringkas bagi Y adalah 1. Maka straight away kita boleh tahu, maka bilangan mol bagi Y adalah yang terkecil. So maksudnya apa yang berlaku kat sini? So Z akan bahagikan dengan Z, dapat 1. 0.06 bahagikan dengan Z, kamu akan dapat 2. Okay. So kat sini kamu dah boleh selesaikan dah satu persatu. So Z ataupun kita sebut sebagai bilangan mol bagi Y sama dengan
Okay, nak selesaikan 0.06 bagikan dengan 2. Jadi kamu akan dapat 0.03 mol. Step yang pertama. So, bila mana dah dapat Z, maka kamu boleh juga selesaikan soalan yang ni untuk kamu dapatkan X, iaitu JR bagi Y. Okay. 1.2 sama dengan bagi X sama dengan Z. So, kita boleh dapat X JR bagi Y adalah sama dengan 1.2 bahagikan dengan 0.03, in which kita dapat 40. Kalau kita tengok predictable, kita boleh tahu sebenarnya identiti bagi Y ni apa. Okay, kita tengok mana unsur yang mempunyai nombor neutron dia 40. Okay, in which dia adalah kalsium. Dia adalah kalsium. Soalan seterusnya, soalan nombor 6.